صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama lagi dalam taman-taman syurga. Pada malam ini majlis kita ditaja oleh Muhammad Syafi Effendi dan isterinya Mastura Abdul Latif sekeluarga. Jazakumullahu khairan kathira kepada keluarga Encik Muhammad Syafi Effendi dan isterinya Mastur Abdul Latif. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka sekeluarga, mengangkat kedudukan mereka ke sisinya dan menjadikan zuriat mereka zuriat yang baik-baik dan melahirkan orang yang soleh-soleh, insya-Allah. Tajuk yang diketengahkan pada malam ini ialah membina keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam cabaran akhir zaman. Membina keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam cabaran akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Allah sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah sebut di antara tanda-tanda kebesarannya di antara tanda-tanda kebesarannya sebagai Tuhan, yaitu ia menciptakan kepada kamu dari diri kamu itu pasang-pasangan. Litaskunu ilaiha, untuk tujuan kamu bertenang-tenang kepadanya.
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dialah Allah yang telah menjadikan di antara kamu pasangan-pasangan itu mawaddatan wa rahmah. Mawaddah iaitu mahabbah, kecintaan, wa rahmah, perasaan kesian. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan kata Allah, Allah mencipta sebegitu rupa ialah menjadi bukti-bukti, tanda-tanda kebesaran Allah sebagai Tuhan bagi orang-orang yang mau berfikir. Ayat inilah yang jadi tajuk untuk kita menghayati pada malam ini, iaitu membina keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah dalam cabaran akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat yang kita baca ini, Allah sebut di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah mencipta manusia ni berpasang-pasang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu Allah cipta min anfusikum azwajan, bermula daripada titik tolak Nabi Allah Adam AS seorang-seorang. Kemudian Allah menciptakan dari Nabi Allah Adam itu Hawa. Dan begitulah anak cucu Nabi Allah Adam berpasang-pasang. Allah cipta laki-laki dan wanita. Laki-laki dan perempuan itu mendirikan rumah tangga. Mendirikan rumah tangga itu, orang laki-laki minang orang perempuan, kemudian berkahwin. Tujuan perkahwinan ialah litaskunu ilayha, untuk kamu merasa tenang dengannya, untuk kamu merasa tenang dengannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hal keadaan diri kamu sebelum daripada kamu berkahwin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jiwa bergelora seperti ombak yang bergelombang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni jiwa orang yang belum kahwin. Jadi bila mana berkahwin, untuk menenangkan gelombang tadi, kemahuan pada perempuan tu, litaskunu ilayha, untuk kamu merasa tenang dengan dia. Ni Allah cipta manusia, litaskunu ilayha. Jadi bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berjodoh di antara laki-laki dan perempuan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dalam jiwa laki-laki itu, bila dia kahwin, dia okey. Sebelum dia kahwin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jiwa dia tak tenang. Bila dia kahwin, baru jiwa dia tenang. Ini pengalaman, ini ialah satu fitrah yang jadi pengalaman orang yang belum kahwin kemudian dah kahwin. Jadi Allah buat semua ni untuk dia berfikir. Sebab tu Allah sebut di hujung ayat, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah buat semua ni supaya orang yang telah pun berkahwin, sebelum tu dia belum berkahwin, jiwa dia macam mana, lepas dia kahwin dia macam mana. Jadi untuk dia berfikir. Tapi kalau orang ni tak ada ilmu, dia tak mengaji, tak timbullah dalam diri dia perasaan untuk dia nak merenung, nak berfikir terhadap
ciptaan Allah dalam diri dia. Tapi kalau orang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada ilmu, dia belajar, jadi rupa-rupanya Allah cipta tu, rupa-rupanya perasaan itu ialah perasaan yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap diri orang laki-laki, kemudian dia berkahwin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan di antara kedua-duanya mawaddatan wa rahmah. Menurut golongan mufassirin, mawaddah itu maknanya jima', rahmah itu maknanya anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana-mana orang yang telah berkahwin bersama dengan isterinya, kemudian dia dapat anak, bila bergabung di antara dua ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam rumah tangga, kalau seorang laki-laki tak boleh bagi nafkah batin kepada isteri dia, ala sayyidina Muhammad, yang merupakan asas kehidupan berumah tangga. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerukunan rumah tangga itu berlakunya ataupun perjalanan kehidupan suami isteri itu sebenar dan hakikatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang pertama tidak sempurna, yang kedua tidak menghasilkan tujuan daripada perkahwinan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab perkahwinan ni, bila berkahwin, untuk melengkapkan perkahwinan, dia mesti ada mawaddatan wa rahmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mawaddatan wa rahmah. Bila ada anak, sebagai contoh, seseorang ayah, dia sibuk dan kalut di luar rumah. Bila dia balik rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dapat tengok anak, dapat jumpa anak, ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, segala-galanya terawat dengan dia belai anak dia. Tengok anak-anak main, jadi bersama dengan anak-anak, gelak ketawa, melawak. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kepenatan dia, kesibukan dia, kecelaruan fikiran dia akan terubat dengan anak di rumah. Sebab itu orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada orang macam ni, dia belum kahwin, dia kata macam mana nak kahwin ni soal. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh macam ni, orang perempuan ataupun sama juga orang lelaki. Bila kita duduk dengan kawan-kawan, bagi contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contoh duduk rumah sewa ataupun duduk sewa, bagi contoh saja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada giliran masak, hari ni orang ni masak, hari ni orang ni masak, hari ni orang ni masak. Seorang muslimat ni ataupun orang perempuan ni, dia fikir, macam mana aku nak masak hari-hari laki ku esok. Dia hari-hari ada giliap, macam mana nak masak esok. Hari-hari aku nak masak, lah ni aku masak, giliap-giliap pun teruk. Ni otak dia. Bila dia kahwin esok, baru dia faham, oh boleh masak hari-hari no. Pasal apa? Sebabnya
Tuhan buh mawaddatan warahmah. Tuhan buh mawaddah warahmah di atas sifat kasih sayang, mahabbah dan kasihan belas. Boleh buat. Macam juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seorang suami, seorang lelaki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biasa duduk dengan kawan-kawan, keluar sana, keluar sini. Duk, esok bila kahwin macam mana? Jadi bila mana dia kahwin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, peratusan dia dengan kawan, Allahumma salli ala Sayyidina, konon-konon dia tak boleh duduk di rumah, salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kahwin sesuai dengan dia, kalau litas kunu ilaiha tu berjalan, dia sudah pun tak mau duduk luar lah. Dia nak duduk rumah saja. Ni kalau betul-betul rumah tu mawaddatan warahmah. Allahumma salli ala sayyidina. Begitu juga anak-anak. Kalau berlaku macam ni, suami isteri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, suami kalau keluar kira nak balik rumah. Ada orang kahwin, dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keluar saja, tapi dia lebih suka, orang kata apa, sibuk di luar rumah daripada balik rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keadaan ini dia akan memberi kesan kepada keluarga dan anak-anak. Anak-anak pun akan jadi macam tu. Sebab tu bila mana seorang tu nak kahwin, dia kena faham tujuan perkahwinan, litaskunu ilaiha, untuk dia nak merasa tenang dengan isteri dia. Kalau tak berlaku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti itu, dia tak boleh bertenang dengan isteri dia, bahkan dia rasa bertenang kepada isteri itu tak berjalan. Bahkan berlaku di luar rumah macam tu, bukan dapat dalam rumah, di luar rumah dia dapat, maka rumah tu akan jadi macam tu, gelong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia berkenan kat orang, ataupun dia lebih suka yang di luar rumah dari dalam rumah. Macam tu dia digelong rumah tangga. Sebab tu banyak orang kahwin, dia tak tahu tujuan perkahwinan. Tujuan berkahwin ni untuk kita tenang dengan isteri kita. Sebab tu nak kahwin ni dia kena ambil kira semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bukan orang kahwin kita kahwin, orang kahwin kita pun kahwin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu pemilihan jodoh itu sangat dititik beratkan oleh Islam. Bila seorang kahwin, sebelah seorang nak kahwin ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak kahwin. Bila nak kahwin dengan siapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab jodoh ni, walaupun seorang tu lawa, dia tengok, tapi tak rasa, dia tak ada magnet, tak ada tarikan. Ramai orang lawa-lawa dalam hidup kita tengok ni, tapi tengok macam tu je, tapi boleh dengan jodoh. Kalau dah jodoh, masalah dia macam tarik menarik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau perempuan pun dia rasa gub, laki-laki pun sama juga. Siapa berasa macam ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni bila dah bertemu jodoh. Baik, jadi bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berlaku seperti itu di antara seseorang yang nak berkahwin dengan seseorang, sallallahu alaihi Muhammad,
maka tu asas kepada pembentukan rumah tangga. Tapi kalau orang kata nak kahwin dengan perempuan tu, kahwinlah. Kalau di atas dasar paksaan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak rasa apa seseorang dengan seseorang perempuan. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka tujuan untuk litas kunu ilaiha tu tak berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya seorang nak kahwin ni, seorang yang nak kahwin ni, dia kena kahwin sungguh. Dia kena niat memang betul-betul nak kahwin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, bila betul-betul nak kahwin, bismillahirrahmanirrahim, tu tujuan. Sebab kita ni berperasaan, kita ni manusia. Ni adalah sunatullah, ni fitrah. Kalau tak mahu kahwin, tak mahu kahwin lah. Kalau nak kahwin, dia akan macam tu. Orang nak kahwin bukan bila kita suruh-suruh. Dia tak mahu. Dia tak mahu, tak payah. Kalau dia nak, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi itulah tujuan pertama. Kahwin ni nak tenang, nak bertenan dengan perempuan tu. Maknanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad nak dapat manfaat daripada perkahwinan. Okey. Dia kena pakat, makna dia. Kena pakat ni, dua laki bini ni, masalah saya nak. Kita nak kahwin ni tujuannya apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau hak belah suami kata ya, hak bakal suami kata ya, yang isteri pun kata ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka bila kahwin, maka tujuan itu akan berlaku. Allahumma salli ala sayyidina. Ni kita nak mencipta, nak buat satu rumah tangga mawaddah warahmah, cakap malam ni. Kalau kita tak ada tujuan tu, saya cakap lah. Tapi kita bercakap ni sebab kita nak menjadikan rumah tangga kita mawaddah warahmah. Masuk dalam rumah rasa seronok, rasa bahagia. Dalam rumah tu macam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun rumah tu robek-robek, rumah buruk, tak ada masalah rumah macam mana pun rumah kita. Tapi yang penting, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang berkahwin dengan perempuan tu ialah untuk yang pertama, litas kunu ilaiha. Jiwa sabut-sabut dia akan hilang dengan perkahwinan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita kata, aku nak kahwin ni, duit tak ada ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Esok bila kahwin, lagi tak ada duit. Makan seorang pun tak lepas, macam mana nak makan dua? Ni cara otak fikir. Sebenarnya kahwin tu duit mai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu Nabi sebut, tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Kahwinilah wanita, kahwinlah, kata Rasulullah, kerana mereka datang bawa harta. Maknanya dengan sebab kahwin ni, rezeki kita akan bertambah. Sebab itu 3 jenis orang yang rezekinya akan bertambah ataupun dimurahkan rezeki. Yang pertama, orang yang nak belajar. Kalau tujuan nak mengaji, rezeki tetap akan ada, rezeki akan sampai. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau nak mengaji, hatta kalau nak mengaji sampai ke jauh mana pun, keluar negara, bismillah, kalau kita kata kita nak mengaji, pasti kita akan dimurahkan rezeki. Yang kedua, orang nak berjihad. Lepas mengaji, nak berjihad, nak jadi pendakwah, tok guru, nak menyampaikan ilmu tengah masyarakat. Kita nak berjihad, pasti Allah memurahkan rezeki kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun pendapatan nampak zahir tak besar, ratus-ratus ya, tapi rezeki tetap ada. Duk mai sebab nak berjihad. Yang ketiga, orang nak berkahwin. Kalau nak berkahwin, insya-Allah betulkan tujuan nak berkahwin. Litaskunu ilaiha. Bukan orang kahwin kita kahwin pasal aku nak kahwin, aku nak tenang hati aku. Jiwa sabut-sabut berkecamuk ni, aku nak bagi tenang.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tidak sembahyang pun tak tenang, buat ibadat pun tak tenang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita nak tenang dengan sebab kahwin, Tuhan bagi litaskunu ilaiha. Itu tujuan pertama. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tu jaga-jaga di Malaysia ni bukan tak ada, bukan perkahwinan tak banyak, banyak, tapi perceraian lebih banyak. Bercerai banyak lagi. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka tak letakkan tujuan asas berkahwin tu apa tujuannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama litaskunu ilaiha. Itu pertama sekali. Bila berkahwin, sempurnalah agama seseorang. Kalau masih belum berkahwin, tak sempurnalah agama seseorang. Sebab itu di antara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kelebihan imam mengimami makmumnya ialah sallallahu sayyidina Muhammad, imam itu ialah orang yang sudah berkahwin, menyempurnakan sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Yang kedua, Allah cipta wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bila tujuan kita tu betul, pasal apa kita nak kahwin, kita faham dah, selesai dah, dan kita akan dapat perkara yang kedua lepas berkahwin, iaitu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tuhan akan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjadikan di antara kamu mawaddah, mawaddatan wa rahmah. Mawaddah tu ialah mahabbah. Mahabbah ni dia mai daripada sari ke sari. Tengok macam orang Melayu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang Melayu kita, mak-mak ayah kita, tutuk kita dulu-dulu, lepas berkahwin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang tua-tua tu lepas tak cinta-cinta. Tapi bila mana duduk dalam satu rumah tangga bersama Sayyidina Muhammad, maka perkara ini terbina daripada sari demi sari, sari demi sari, sari demi sari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang asal-asal tak saling kenal-mengenai, dengan sebab berkahwin tu, maka setiap orang ni belajar kenal. Suami belajar kenal isteri, isteri belajar kenal suami. Masalah Sayyidina Muhammad. Barangkali rumah tangga ni pada awal-awal dia, kadang-kadang dia macam kapal, masalah Sayyidina Muhammad, bila terbetul ombak, dia terlompat sikit ke, ataupun kereta, masalah Sayyidina, jalan-jalan tu, masalah Sayyidina Muhammad masuk lopak ke. Maknanya barangkali ni proses tak kenal ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Proses nak kenal ni. Barangkali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam seminggu adalah isteri dia buat apa-apa, suami berasa hati. Ataupun dalam 3 minggu masalah Sayyidina Muhammad, isteri berasa perbuatan suami, merajuklah kawan tu. Faham tak? Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, benda ni berlaku ni, asli dia panggil asam garam rumah tangga. Dia berlaku masalah Sayyidina Muhammad. Ketika tu kita kata, ish, aku ni kalau kawan-kawan buat tak apa, tapi pasal apa aku tak apa bini aku buat kat aku? Tu fitrah. Kawan-kawan buat kata macam tu tak apa, tak salah apa. Tapi perkataan yang sama, isteri dia kata berasa sampai dalam tulang sumsum, dalam. Kadang-kadang biasa soalan saya. Lepas tu si suami ni, dia sifat dia tak boleh diam. Benda yang isteri dia buat, dia simpan tak boleh. Dia kena habaq kat isteri dia. Adinda buat ni tak boleh. Abang tak tahulah, kalau kawan-kawan abang buat tak apa, tapi yang buat tak boleh.
contohnya. Okey. Maknanya isteri pula dia kena ambil cak anak. Oh, tak boleh ke? Dia ingat tak apa. Okey, dia belajar satu perkara. Nanti jumpa lagi 2 perkara, 3 perkara, 4 perkara, 5 perkara. Masalah semua. Okey. Kalau dia nak tegur suami dia. Selalunya orang tua-tua ni, mak-mak dia pesan dekat anak-anak ni, nak berang piduk rumah orang. Dulu duduk dengan depa, hari ni duduk dengan orang. Esok bila piduk dengan depa, ikut kata depa. Jangan bantah. Orang laki-laki ni, masalah saya nama, dia pantang pangkah dia. Tahu pangkah? Bangkang. Orang perempuan ni, dia kena merendah. Masalah saya Muhammad. Dia kena, bukan merendah dia panggil apa? Dia kena mengalah. Masalah saya Muhammad. Dia kena belajar mengalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, suami dia nak macam ni. Suami nak ke barat, dia nak ke timur. Pecahlah rumah tangga. Faham? Ini satu pengorbanan terhadap jiwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kalau dia pandai, dia ada cara. Tapi cara ni dia kena belajar seni dia sampai dia jumpa. Dia kena cari di mana kelemahan suami dia. Faham tak? Pandai-pandai. Okey. Sementara nak jumpa tu dia bukan makan sehari, 2 hari. Dia makan tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Ni. Sementara nak stabil rumah tangga. Mungkin mula-mula kahwin ni si isteri ni kaduk merajuk ya. Mungkin. Tak kenal sikit merajuk. Tak kenal sikit merajuk. Si laki-laki pula, si suami tu pula, Sayyidina Sayyidina Muhammad, dia kena faham perasaan perempuan. Kalau dia merajuk, Sayyidina Sayyidina Muhammad, merajuk ni sebenarnya tanda kasih lah, tanda sayang lah. Merajuk ni Sayyidina Sayyidina Muhammad. Okey. Dia jangan ada orang sebenarnya Sayyidina Sayyidina Muhammad, ada orang bila isteri dia merajuk pi, larat dia merajuk pi, suami ni tu, si isteri ni tunggu suami dia pujuk Sayyidina Sayyidina Muhammad. Dia bila pujuk Sayyidina Sayyidina Muhammad, pujuk ni tak makan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pujuk tak makan lah, tak ada pujuk tak makan. Dia lagi merajuk. Dia lagi buat jemaah. Ala Sayyidina Muhammad. Suami kena sabar. Bila suami pujuk Sayyidina Sayyidina Muhammad, perempuan ni Sayyidina Sayyidina, dia macam orang kata keras kerak nasi. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Sampai dia percaya Sayyidina Sayyidina Muhammad. Hak ni lah yang jadi bila berjaya ni, hak tak mau senyum, hak nak cium tu, akhirat sekali jadi macam mana? Dia terpaksa senyum. Faham tak? Nak tahan tu tak boleh lah, tersenyum, senyum tu habis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni situasi contoh dalam suatu rumah tangga Sayyidina Sayyidina Muhammad. Lepas tu bila tahu, oh hak ni tak boleh, hak ni dia merasa hati, hak ni dia merajuk, jangan buat dah. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Begitulah nak jadi. Sebenarnya selalunya benda ni dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sehingga seseorang ataupun keluarga ni sementara nak dapat anak ya. Bila dapat anak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kesibukan seseorang isteri itu dah bagi dua.
Merajuk pun kurang lah. Soalan sana. Sebab duk dengan anak pula. Tapi perempuan yang kena ambil tahu, jangan sampai dia tumpu anak sampai tinggal suami. Waktu tu kalau kita tak belajar, kalau tak ada pedoman masalah Sayyidina Muhammad, ketika itu apa akan jadi pada suami? Dia akan tertinggal. Kalau dia ditinggalkan ataupun dia tertinggal masalah Sayyidina Muhammad, itu satu lompong yang berbahaya kepada situasi rumah tangga. Macam mana pun dia sebut dengan anak, dia jangan tinggal suami dia. Yang paling penting ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang berkait dengan tempat tidur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tempat lain, tak apa lagi, tempat tidur itu utama. Nabi kita SAW sebut dalam hadisnya, kalau si suami itu, masalah Sayyidina Muhammad, nak kepada isteri dia, sekalipun di atas unta, kena bagi. Sedangkan atas unta ni bukan boleh buat apa, tapi nak habaq kata sampai tarah tu, kalau dia minta aja kena bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, perkara berkait dengan makan minum. Isteri ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kena tanya panjang masa, ni abang nak makan apa? Abang makan lagi? Benda ni Ustaz pesan. Ni tu anak-anak semua lah, semua yang dengan kuliah ni, masalah Sayyidina Muhammad, hak tu penting. Si isteri, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau ada benda apa pun nak tegur suami dia, jangan tegur ketika suami baru balik pada kerja. Balik kerja ni letih, balik nak tidur, kadang-kadang nak rehat, ataupun tadi tempat kerja berceramuk, sampai depan rumah, sampai rumah masalah Sayyidina Muhammad, masuk rumah, langsung isteri kata, abang nak tegur abang sikit. Waktu itu perang dunia, tak tahu, nak tegur sikit. Dia waktu mana kalau nak tegur? Nak tidur malam. Lepas tu dah makan kenyang dah apa semua, nak tidur malam, salah Sayyidina Muhammad, abang ada sikit lah nak tegur abang. Apa dia? Nampak tak? Cara dia lain. Apa dia? Tu cara. Tapi kalau tadi balik kerja, masuk rumah, abang nak tegur abang sikit. Apa dia? Ada lain pula tu. No? Tadi benar apa dia tu perkataan sama, tapi nada berubah, nada tak sama. Faham? Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, sebenarnya anak-anak menjadi anak-anak mula tamu ayah. Kalau mu ayah ni rukun damai, masalah Sayyidina Muhammad, saling faham memahami, maka terbentuklah rumah tangga bahagia. Yang kita kata mawaddah warahmah tu. Seseorang suami mengaplikasikan mawaddah warahmah tu kepada isteri dulu. Salah Sayyidina Muhammad, dia tak boleh langkau anak tu. Faham? Kalau dengan isteri dia pun tak ada mawaddah warahmah, nak langkau anak, rumah tangga tu gelong. Mawaddah ni mawaddah, mahabbah, sayang, kasih, cinta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba tengok mak ayah kita. Tak tahulah mak ayah ni, mak ayah dulu-dulu ni, orang tua-tua dulu-dulu, isteri dia turun rumah, pergi Kelai ke, pergi mana ke, kalau pukul 6:30 tak balik lagi, orang tua tu akan kata, mak hang pergi mana? Tak balik lagi ni. Dia risau. Tu dia sebab ada mak, ada mahabbah. Kalau tak kata macam tu, dia duduk di tingkap, duduk tengok. Dia risau, ada mahabbah. Tapi kalau salah Sayyidina Muhammad, tak ada respon macam tu, berarti jadi pergi apa-apa.
Mahabbah tu penting, cinta ala Sayyidina Muhammad. Bila ada mahabbah, contohlah ala Sayyidina Muhammad, dulu mula-mula kahwin, si isteri tu ramping bukan main. Lepas kahwin, ramping tu hilang. Pasal apa? Sebab pandai jaga. Salah senama. Daripada ramping elok sampai jadi tak ada ramping-ramping, tak ada bentuk lah, sama aja. Salah senama. Tapi tak cari lain tu. Pasal apa? Mahabbah. Faham? Kalau tidak nak cari lain, tak ada dah. Kadang-kadang sampai tua. Yang laki-laki tu tua, yang perempuan tu tua. Allahumma salli ala sayyidina. Waktu tua ni lagi-lagi bukan nak apa dah, nak kasih sayang lah. Nak berpaut dengan si tua ni sebab nak tumpang kasih sayang. Si tua ni nak tumpang dengan ni, nak tumpang kasih sayang. Allahumma salli ala sayyidina. Tu saja. Tu mahabbah. Cinta ni dia menghubung. Kalau tak ada cinta, suami pun tak kisah pada isteri, isteri pun tak kisah pada suami. Salah Sayyidina Muhammad, rumah tangga tu, rumah tangga yang kita kata tak ada mawaddatan warahmah, tak guna lah rumah tangga. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu warahmah. Warahmah ni apa? Kesian. Kesian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila seseorang laki-laki dia melihat pengorbanan isteri dia, contoh bulan puasa. Bulan puasa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang perempuan ni di atas perasaan dia yang Tuhan buh dalam diri dia. Kalau dia seorang-seorang, dia tak pakai sok dah pasal. Tapi oleh kerana dia ada suami ataupun ada anak-anak, dia sanggup bangkit. Ni mak kita lah. Dia sanggup bangkit seorang-seorang buat masak seorang-seorang pukul 4 pagi. Ayah tidur lagi. Mak lu tidur, anak lu tidur lagi. Selagi bila masak semua pukul 5, 5:30, baru dia pegang, abang. Masalah saya nak contoh. Itu satu contoh. Pelbagai lagi contoh. Sampai suami dia mengiyakan. Kata isteri dia, memang isteri yang baik. Tak. Jadi bila mana masalah Sayyidina Muhammad, si suami dia rasa isteri dia memang baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka timbullah perasaan kesian. Salah Sayyidina, sialah bini aku. Jadi bila rasa kesian ni, hak ni memantapkan. Mawaddah warahmah tu bercantum, bersedaging. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang menjadikan suami pula akan berkorban untuk isteri dia, berkorban untuk keluarga dia. Jadi ni di antara dua. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad tu orang panggil berkongsi kehidupan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkongsi kehidupan ni dia bermula daripada berkongsi bilik ataupun tempat tidur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam bilik kita tu almari, hak ni baju kita, hak ni baju dia. Salah Sayyidina Muhammad. Ni bantai dia, ni bantai kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai ke pangkat ni ustaz pesan pada anak-anak, duit kamu esok tak terhasil, dia kena bersekali duit. Sama ada isteri jadi menteri kewangan ataupun suami jadi menteri kewangan. Kalau ayah ustaz dulu balik duit seketui dapat gaji, bagi kat mak. Dia tak tahu bab duit. Mak lah yang urus duit. Mak lah yang buh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, buh
duit dalam dompet duit ayah. Salah Sayyidina Muhammad. Tengok ada duit, tak ada duit. Mak boh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia nak beli apa-apa, dia kata nak beli ni sekian-sekian. Mai duit sikit. Ada orang boleh kerana saling dua-dua bekerja, dia panggil berkerjaya. Buat macam ni pula masalah Sayyidina Muhammad. PTA abang belilah. Yang beli pula mesin basuh. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi bagi-bagi. Jadi sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, kerukunan rumah tangga ni bila mana kita saling tak kira. Kalau dia kata, kalau si isteri kata, kalau suami kata abang beli dah ni, yang beli belah ni, tu kira. Maknanya mawaddah warahmah tu tak terjalin. Keutuhan rumah tangga tu bahaya. Orang boleh kocak rumah tangga kita. Kadang-kadang orang buat sihir pemisah antara suami isteri. Kalau tak ada mawaddah warahmah, dia mudah roboh. Tapi kalau keutuhan tu ada, mailah orang nak buat sihir pemisah ke apa ke, dia dengan berkat yang Tuhan sebut mawaddah warahmah, dia berjaya menghadapi ujian tu, insya-Allah. Sebab kita kahwin ni bukan kita nak kahwin sekat dunia, sebab kita nak kekal sampai dalam syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Angkat nikah sekali ya, aku terima nikahnya, valid sampai dalam syurga. Sebab tu bila mana seorang tu mengucapkan aku terima nikahnya, bergegar tiang aras Tuhan. Nak kata hebatnya aku terima nikahnya tu, bergelar suami isteri tu, dan berjuang mempertahankan rumah tangga tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan besarlah kelebihan pahala orang yang tolong bagi jadi orang kahwin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab dia bukan sehari dua, sampai dalam syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi mawaddah warahmah, wadah tu mahabbah, warahmah ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perasaan di hati suami takut si isteri terkena perkara-perkara yang buruk dan tak baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau ada perasaan tu, mati saya sebut tadi, maka masalah Sayyidina, selamatlah. Bukan akhir zaman, semata akhir zaman, cabaran akhir zaman ke tak akhir zaman ke, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka selamatlah rumah tangga dalam nak melayari bahtera rumah tangga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Quran letak ni cerita ni, inilah situasi dia. Setiap orang nak kahwin ataupun dah berkahwin, jadi kalau faham ayat ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka berlakulah kestabilan rumah tangga. Bila rumah tangga bahagia, masalah Sayyidina Muhammad, bahagialah hidup orang, hidup seseorang. Kalau rumah tangga tak bahagia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nerakalah seseorang hidup atas muka dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setiap orang yang hebat-hebat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pemimpin ke, siapa ke, seseorang ulama ke, masalah. Jadi rumah tangga tu penting. Sebab tu ada satu orang ulama awliya namanya Bishrul Hafi. Bukan dia. Dia kata masalah Sayyidina Muhammad disebut pada isteri dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau orang seluruh negara negeri ni memusuhi aku, kalau hang tak musuh dengan aku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak ada sikit pun memberi kesan pada aku.
Tapi teringat bukan Mr. Hafiz Sallallahu Sayyidina Muhammad. Tapi kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu negara ni sokong aku, tapi hang lawan aku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka gagal aku untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mengurus urusan di luar rumah ataupun urusan negara. Tu dalam rumah. Sebab tu seseorang yang hebat, di belakangnya ada seorang yang hebat. Isteri ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia kena menghayati suami dia. Kalau suami dia ahli perniagaan, jadi dia kena menghayati kerjaya suami sebagai seorang ahli perniagaan. Kalau suami seorang pendakwah, masalah Sayyidina Muhammad, dia pun kena menghayati tugas kerja suami sebagai pendakwah. Kalau suami dia YB pun sama juga, dia kena jadi macam YB jugalah dia tu, masalah Sayyidina Muhammad. Rumah tangga ni kadang-kadang jadi gelong sebab isteri gagal memahami suami. Masalah Sayyidina Muhammad. Dia suami ni, kalau isteri dia memahami kerjaya dia, karier dia, balik rumah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, muka tak syok. Pasal apa bang? Pasal apa bang? Tu lah orang ni payah. Tu dia balik rumah, pasal hal luar rumah. Cerita macam mana bang? Tu lah. Dia pun cerita. Tadi dia cerita. Lepas tu cerita habis, macam ni bang. Macam ni dia bila dia kata macam ni tu, masalah sama macam ni bang, macam ni. Ni pandangan mah lah, kalau bini dia mah lah. Ni pandangan mah ni. Macam ni bang. Dia bagi pandang. Oh, macam tu lah. Oh, betul juga. Faham tak? Ni kalau suami dia, kalau isteri tu menghayati. Jangan rumah tangga ni, kalau masalah suami tak boleh isteri share, tak berjaya. Tu Ustaz pesan. Ni khusus rumah tangga ni. Tak ada bayaran apa. Kalau khusus dulu kena bayar. Tak ada senang. Gitu. Kena menghayati suami kita apa. Contoh, ada seorang pendakwah namanya Syed Sabi, ulama Syam, sampai ke peringkat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebagai pendakwah dia balik rumah, salah Sayyidina Muhammad, balik rumah ambil beg salah Sayyidina Muhammad, keluar dakwah pula. Lepas tu balik pula ambil beg pula. Siapa yang siap beg tu? Isteri, sebab dia menghayati kerjaya suami dia sebagai pendakwah. Syahid Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala, siapa isteri dia? Isteri dia Latifah As-Suli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pendakwah ni di luar rumah ni, Allah, macam-macam tugas pendakwah, nak selamatkan orang daripada api neraka Allah, nista orang, cacian orang. So isteri ni dia kena ambil cacian orang pada suami dia tu, dia kena jadikan cacian itu macam dia dicaci juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau begitu keadaan dia, hebatlah suami dia buat kerja di luar rumah. Kalau balik rumah macam kata isteri ni, bila suami dia balik, masalah saya dia pun, isteri dia kata, suami dia sebut sekian. Itulah bang, orang tak bagi pipi juga, cuma duduk rumah semua. Orang lelaki-lelaki ni dia punya kekuatan ya, macam saya kata tadi, masalah Sayyidina, kalau isteri itu memahami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Sebab itu di antara rukun usrah itulah tafahum, saling memahami.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila saling memahami, suami faham isteri, isteri faham suami. Macam ustaz dulu waktu muda dulu, kalau tak balik rumah pukul tak balik rumah pukul 2, kalau tak balik rumah pukul 2, tu bukan Ustaz Zainul Asri. Pukul 2 tu biasa. Keluar sebelum maghrib, balik pukul 2, pukul 3. Dulu Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu Pak mentua Ustaz, mak mentua Ustaz, lepas tak pernah jumpa menantu macam tu. Salah menantu lepas semua balik awal, tidak rumah awal. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi ustazah ni banyak kena tinggal lah. Salah Sayyidina Muhammad. Ada sekali tu, ni nak cerita orang memahami. Waktu tu Masalah ala Sayyidina Muhammad, ustaz ni kena jadi pengarah mukhayyam pemuda PAS seluruh Malaysia, buat disik. Waktu tu Masalah Sayyidina Muhammad, anak ni tiga orang kena demam campak. Ustaz Zahafar, Ustaz Midi, Ustaz Syamil, ketiga-tiga orang kena demam campak. Ustaz ni nak kena pergi jadi pengarah program tu satu Malaysia. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Bila nak kena pergi awal, otak kita mesti kena bagi penumpuan pada program tu, sebab kita akan mengukit, kita adalah pengurus pada program tu. Lepas tu Masalah Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebelum pergi cari ubat tu, pergi ambil ubat tu. Lepas tu balik ubat, saya kata kat Ustazah, nak kena pergi dah. Tak apa ke? Ustazah ni dia suka menangis, dia cepat riau. Tapi Ustaz tengok dia tak menangis. Okey Salah Sayyidina Muhammad, dia tak mampu ya. Tak apa, dia jaga semua. Pergi tu 3 hari Salah Sayyidina Muhammad. Bila dia kata okey, ustaz pun kata tak apa ke? Tak apa. Siapa nak kereta pergi? Ustaz kena sampai awal, sebab mukhayyam ni dia program dia denda orang. Kalau orang main lewat kena denda. Dia takkan ustaz nak denda orang, ustaz kena pergi lewat, kena pergi awal sekali. Pedenglah pergi sampai awal. Jadi bila tinggal ustazah tadi Masalah Sayyidina Muhammad, dia tak tunjuk respon kena tinggal, nak kena belanak 3 orang macam sedih ke apa, tak ada. Jadi ustaz rasa okey. Jadi bolehlah tumpu program, bolehlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menjalankan amanah dan tugas orang bagi. Habis 3 hari balik, buka pintu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, buka pintu ke, menghujan air mata. Saya kata, pasal apa hari tu meninggal tak teriak? Ni balik-balik teriak. Dia kata tahan, hari tu tahan. Dia kata kalaulah ni, Ustaz kata, kalaulah dia menangis waktu nak lepas Ustaz pergi tu, tentu Ustaz tak boleh tumpu program di sana. Faham tak? Soalan senama. Tu faham. Alhamdulillah, mujaklah dia tak menangis hari tu. Saya nak pergi 3 hari dia tahan, sampai saya buka pintu, keluar mata terus. Pasal tak mudah belanak 3 orang demam campak seorang-seorang. Faham tak? Itu satu penghargaan ustaz kat ustazah, memahami. Jadi masalah Sayyidina Muhammad dalam semua perkara ni, dia kena saling memahami, baru berjaya kita nak melayari sebuah bahtera rumah tangga, nak mendapat keredaan Allah kat kita. Masalah Sayyidina Muhammad. Kalau seseorang tu dapat suami yang susah, dia kena menerima suami dia seorang miskin. Soalan, dia tak boleh meratus.
silap aku pilih orang kawan ni. Nanya aku. Tak. Seorang isteri tempat yang terbaik padanya di sisi suaminya. Susah pun dengan suami, dinista pun dengan suami, senang pun dengan suami. Tak boleh orang lelaki ni berjauhan. No? Satu orang suami, masalah Sayyidina Muhammad, dia kena duduk dengan satu orang isteri, tak boleh tinggal suami dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dalam isu kehidupan ni, dia kena menghargai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kena menghargai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu orang perempuan, Nabi kata dalam satu hadis, Nabi balik daripada Isra' Mi'raj. Bila Nabi balik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi kata, aku tengok dalam neraka ramai orang perempuan, ramai orang kaya. Uritun nar faru'aitu aktsara ahliha an-nisa wal aghniya. Aku diperlihatkan neraka kepada aku tengok dalam neraka ramai orang kaya, ramai orang perempuan, ramai orang kaya. Allahumma salli ala sayyidina. Maka bertanyalah para sahabiah, pasal apa ramai orang perempuan dalam neraka? Nabi jawab satu ya, yakfurnal ashir. Mereka kufur pada suami-suami mereka. Maknanya salah saya nama tak reti menghargai suami. Kalau apa-apa sikit, itulah bang. Macam dalam drama. Betul ya? Drama macam tu. Bini ni kira dia ceramah lelaki ya. Cuma tak kolak kaset ya. Tak kolak CD. Kalau kolak CD tu boleh jual ya. Allahumma salli ala sayyidina. Kira duk ceramah. Itulah wanita hari ni. Itu menyebabkan orang perempuan banyak masuk neraka. Allahumma salli ala sayyidina. Dia yang duk ceramah kat suami dia tu, dia tahu tak suami dia sama? Suami dia tu syurga dia ataupun neraka dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, tentu pembentukan sebuah rumah tangga, dia mesti suami isteri itu berjaya menjadikan atau meletakkan diri sebagai suami yang soleh, isteri berjaya meletakkan diri sebagai isteri yang solehah. Barulah turun pada anak-anak. Waktu mak pula, masalah Sayyidina Muhammad, dia kena menghargai ayah depan anak-anak. Dia jangan penjatuh ayah. Kalau dia penjatuh ayah depan anak-anak, anak-anak tak akan menghargai ayah. Macam mana contohnya? Bila walaupun apa pun mak ayah ni tak boleh tunjuk depan anak-anak, bergaduh, lebih-lebih lagi lah. Apa masalah, dia kena bincang dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Supaya kalau depan anak-anak nanti mungkin terkurang mak ataupun mungkin terkurang ayah, anak-anak akan menilai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kalau jadi isu apa-apa, kalau mak kata macam ni, mak ayah hang macam tu pun, teruk ayah hang ni. Nak cari macam mana teruk lebih pada ayah hang? Ayah hang teruk apa? Jatuhlah ayah. Bila ayah ni jatuh, dia tak boleh naik balik lah depan anak-anak. Contoh, keluarga yang berjaya, rumah ni, anak-anak ni dia anak bukan seorang dua, macam-macam jenis pasien. Kadang-kadang masalah Sayyidina Muhammad, anak ni ada masalah macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Anak ni ada masalah macam ni. Mak tegur, abang terlibat macam ni. Buat macam ni berdosa. Anak ni dia boleh jawab mak, macam ni mak. Dia nak tegak kat hujah dia. Mak ni kalau dia kata macam ni, kalau macam tu mak abang ayah. Bila sebut macam tu, anak ni terserot. Bila dia takut sebut ayah tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berarti apa? Berarti
pendidikan dalam rumah tangga tu berjaya. Faham tak? Mak gempak dengan ayah. Bila gempak dengan ayah bukan nak abang gempak baru dah rasa lah takut kat ayah. Oh, abang kat ayah tak boleh ya. Takut. Kalau dia kata macam ni, abang rosak. Men ayah tu tak ditakuti dah, tak digeruni lah. Kadang-kadang isu yang berkait dengan anak ni mak yang selesai. Ayah tahu, dia tak kerti lah. Dia tak ambil cakna pun, cukuplah mak selesai. Cuma kalau kes-kes yang mak tak selesai, baru dia campur. Kakak masak. Bila panggil masak nampak, pasal apa pula? Takut. Berjayalah didik dalam rumah tangga. Ni pakat, ni kena pakat dua laki bini. Ni nak bentuk kesolehan anak-anak di akhir zaman ni. Memang anak-anak ni kalau tak dikawal, tak dibentuk dalam rumah tangga oleh ibu dan ayah, rosak anak-anak di akhir zaman. Rosak, habis rosak. Jadi kena jaga sungguh payah nak mendidik di akhir zaman ni. Terlebih-lebih lagi masalah anak tu kawan dengan siapa? Kita ni di rumah kita jaga anak-anak. Masalah Sayyidina Muhammad. Handset jangan duk bagi sangat. No, masalah Sayyidina Muhammad. Handset jangan duk bagi sangat. Tiba-tiba bila kita jaga handset ni jangan duk sangat. Bila dia kahwin dengan kawan-kawan yang ada, dia kawan dengan kawan-kawan yang ada handset, dia balik rumah. Dia kata, pasal apa lepas tu pakai handset boleh? Pasal apa dia tak boleh? Itu satu contoh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya memang susah, memang sukar. Dia perkara ni penting dalam rumah tangga ni, pesan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni mak nak pesan ni. Macam dulu waktu ustaz belajar dulu, mak pesan, jangan isap rokok. Sebab susah nak cari zaman lah, budak-budak tak merokok. Jangan merokok, jangan isap rokok. Masalah. Jadi kami alhamdulillah 88 beradik semua tak merokok. Alhamdulillah. Moga-moga anak-anak ni, anak banat ni, masalah Sayyidina Muhammad, kalau kamu kahwin esok, Allah bagi kamu dapat suami yang tak merokok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dapat suami yang merokok, sallallahu Sayyidina Muhammad, kira kamu tu duk isap rokok, duk isap sedut asap rokok dia. Orang merokok ni, sallallahu Sayyidina Muhammad, orang merokok ni, dia isap rokok kan, masuk apa? Asap dalam perut dia, dalam nada dia, sallallahu Sayyidina Muhammad. Orang yang teruk lagi daripada dia ialah orang yang duduk tepi dia, sallallahu Sayyidina Muhammad, sedut asap, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada kawan yang merokok tu. Mudarat lagi. Ataupun kita kata merokok ni dia tidak mencerminkan kesolehan seseorang, sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi orang yang soleh-soleh, sallallahu Sayyidina Muhammad. Sebab itu kalau kita nak mencerminkan kesolehan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu duduk pada merokok ataupun tidak merokok. Rokok ni kata tak betul, tak bagus dia. Ada dah orang rokok bismillahirrahmanirrahim, cuba abang. Ni nak cucuk rokok bagi orang. Tapi ada saya jumpa punya kancinnya anak dan ayah ni ada rokok. Ayah tanya anak, ada ayah? Anak tu rokok lah, mana dia? Dia boleh ambil rokok pergi di mulut ayah. Betul-tujuh pada ayah. Masalah ada Sayyidina Muhammad. Sebenarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ayah yang tolong mempuasa anak dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada tak dia cucuk rokok tu? Bismillahirrahmanirrahim, ada. Dia nak merokok tu, Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Tak ada.
Maknanya tu tunjuk kata tak benda tu memang benda yang tak baik. Ustaz pernah mengaji satu pondok. Pondok ni ngaji pukul 3 petang. Ngaji kitab besar juga. Sebelum tok guru mai pakai isap rokok. Nak habis rokok. Sebelum tok guru mai pakai isap rokok. Tok guru mai isap rokok tak? Tapi tak mau kata apa lah tok guru. Dah budak-budak tu nak katanya. Salah semua. Kita fikirlah nanti. Sunnahnya sebelum mengajar Salah Sayyidina Muhammad bersugi. Kan? Tapi lepas ganti sugi dengan rokok. Ada juga pasien tu. Tak apalah. Jadi maksudnya Salah Sayyidina Muhammad banyak dugaan yang dia nak ditempuh oleh ibu dan ayah dalam nak membesarkan anak di akhir zaman. Banyak gagal. Pasal gagal sebab dia tak mula daripada diri dia sendiri. Betul kata ulama, mabda'akumul awal anfusukum. Fa in intasartum 'alaiha kuntum ala ghairikum aqdar. Permulaan kamu diri kamu sendiri. Kalau kamu sendiri pun tak boleh bentuk diri kamu, kamu tak akan mampu nak bentuk orang lain. Diri sendiri pun tak boleh bentuk. Macam mana nak bentuk isteri dia? Bagaimana nak bentuk anak-anak dah? Jadi itulah kegagalan sistem pendidikan hari ini. Masalah Sayyidina Muhammad, pendidikan yang tak menjurus kepada pembentukan peribadi. Kita hanya nak melahirkan ilmuwan, tapi kita tidak ada gagasan untuk melahirkan orang yang berakhlak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka masuk universiti Menara Gading sekalipun kita tak bangga. Pasal apa? Akhlak tak ada. Jadi kita harap insya-Allah kita cuba untuk menggagaskan pembinaan peribadi dan akhlak, dan semua bermula di diri kita. Salah Sayyidina Muhammad. Anak-anak ni pula dia mesti ditanam, dia mesti ditanam dalam jiwa dia. Masalah Sayyidina Muhammad, dia memahami tugas ataupun kerja ayah dia. Masalah, kalau ayah dia pendakwah, dia faham ayah dia begini. Masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Dan satu orang da'i, Salah Sayyidina Muhammad, dia mesti tanam dalam jiwa keluarga dia Salah Sayyidina Muhammad supaya menghormati perjuangan dan kerja-kerja dia. Bila sang ayah begitu rupa Salah Sayyidina Muhammad, anak-anak akan terbentuk. Tu yang jadi. Kalau ayah tu polis, anak jadi polis juga. Kalau keluarga tu ayah dia cikgu, anak-anak akan pergi jadi cikgu juga. Kalau ayah tu seorang doktor, anak pun akan jadi doktor juga. Kalau ayah tok guru, anak-anak pun muyul untuk jadi tok guru juga. Sebab ayah tu berjaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menterjemahkan diri dia kepada keluarga dia. Jadi begitulah seorang Islam yang baik, anak-anak akan jadi baik insya-Allah. Allahu Akbar. Jadi saya ingat itulah sedikit yang dapat saya titipkan untuk kita pada malam ini. Masalah Sayyidina Muhammad, bagaimana kita nak memperjayakan satu usaha membentuk sebuah rumah tangga yang disebut dengan mawaddatan warahmah, keluarga yang terjalin di dalamnya perasaan cinta dan juga kasihan belas dalam keluarga ni. Tidak ada cara melainkan caranya ialah mengikut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang telah diletakkan oleh agama. Kalau tak pandu pada agama, maka lingkuplah rumah tangga. Tapi kalau kita bentuk rumah tangga kita berpandu kepada Islam dan agama, selamatlah rumah tangga tu terbina sampailah ke akhir hayat Sayyidina Muhammad. Dan kita wariskan pula anak-anak kita
hidup macam kita juga, insya-Allah. Tapi kalau kita gagal, kita hidup macam lain, anak-anak hidup macam lain. Na'udzubillah min dzalik. Terima kasih kepada penaja kita, iaitu Mastur Abdul Latif, yang selalu menaja kita pengajian sebelum subuh dan lepas subuh bersama suami dan pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah sikit sebanyak apa yang kita bersama pada malam ini memberi manfaat untuk menjadi pedoman pada kita dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika. Abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.